الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita ruang masa dan peluang untuk kita berada pada pagi ini untuk sama-sama kita teruskan lagi daripada kitab Aqaid Ad-Durriyah ini, yang mana kita kalau tidak silapnya berada perbahasan sifat ilmu tak? Kita dah sebut berkaitan dengan kehendak, iradat, kehendak dan iradat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Seterusnya ialah sifat ilmu, hayat, sama', basar dan juga kalam. Bagi sifat ma'ani yang seterusnya. Baik. Jadi setelah daripada pengarang rahimahullah membincangkan tentang sifat kudrat dan iradat, jadi di sini pengarang akan menyebutkan baki sifat ma'ani yang seterusnya, iaitu sifat ilmu, hayat, sama', basar dan juga kalam. Kata pengarang, wal ilmu al-muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal hayatu wa hiya la tata'allaqu bi syai' was sam'u wal basaru al muta'alliqani bi jami'il mawjudati wal kalamu alladhi laysa bi harfin wala sautin wala yata'allaqu bi jami'i ma wa yata'allaqu بجميع ما يتعلق به العلم من المتعلقات. Seterusnya maknanya, dan wajib bagi Allah sifat ilmu yang berhubung kait dengan perkara wajib, yang bertakluk dengan perkara wajib, harus dan juga mustahil, dan sifat hayat yang tidak berkait dengan sesuatu, dan sifat sama' dan basar yang berkait dengan seluruh perkara yang ada, dan sifat kalam yang bukan dengan huruf dan bukan dengan suara, dan ia berkait dengan seluruh perkara yang berkait dengannya oleh ilmu. Makna kalam bertakluk dengan apa yang bertakluk ilmu. Ilmu bertakluk dengan perkara wajib, harus dan juga mustahil, maka kalam pun juga bertakluk sebagaimana bertakluk ilmu, iaitu bertakluk pada perkara wajib, harus dan mustahil. Digabung sekali sini. Kita tengok satu-satu. Kata pengarang al-ilmu, sifat pertama ialah ilmu. Sifat yang ketiga daripada sifat-sifat ma'ani yang 7 ialah ilmu. Sifat ilmu bererti sifat yang wujud lagi ada, yang terdapat pada zat Allah Ta'ala. Ini ta'rif yang biasalah. Ilmu tu ialah
sifatun qadimatun azaliyatun qaimatun bizatihi ta'ala. Itu ta'rif umum, pengertian umum bagi sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani ni apa dia? Sifat yang jenis ada, yang ada pada zat Tuhan. Bukan sifat ma'ani tu makna sifat yang ada makna. Kerana sifat lain pun ada makna juga. Kena faham tu. Ada yang memahami sifat ma'ani tu dengan makna sifat yang ada makna. Dan sifat wujud ada mana? Sifat wujud ada makna dia. Qidam ada makna. Qidam ada makna dia. Jadi ma'ani tu bukan dengan makna dalam bahasa Melayu yang kita samakan dengan erti. Bukan sifat ma'ani makna sifat yang ada makna erti. Kerana sifat lain pun ada makna dan erti. Tapi sifat ma'ani ialah sifat yang merujuk kepada jenis sifat yang ada. Jadi makna tu sendiri ialah sifat yang ada. Makna dalam bahasa Arab, makna itu mufrad kepada ma'ani. Dia punya plural jamak dia ialah ma'ani. Jamak kepada makna. Makna itu ialah sifat yang jenis ada, orang panggil makna. Sifat yang tidak ada, tidak dipanggil makna, dipanggil sifat sahaja. Makna kalau kita nak letakkan hubung kait tu, kita boleh buat gini. Kita kata sifat tu umum. Dalam sifat itu ada namanya ma'ani. Dalam sifat itu ada namanya ma'ani. Jadi ma'ani itu ialah satu jenis sifat yang mana sifat yang jenis ada. Sifat yang jenis ada. Macam mana? Anda pernah kita bincang dulu kan? Beza dengan sifat yang jenis ada dan sifat yang tak ada tapi reti faham sahaja. Yang kita contohkan dengan apa? Kita contohkan dengan warna putih yang ada pada kubah ni. Warna putih tu sifat yang jenis ada tak? Jenis ada. Buktinya dapat kita lihat, dapat kita tengok dengan panca indera kita. Ada sifat yang jenis tak ada, tapi dia sungguh. Macam kita kata gerak pada kipas tu. Kipas berpusing tu ada gedak, tak ada, tapi reti bila dia tak duduk tetap tu orang panggil bergerak. Bila dia tidak duduk tetap tu panggil bergerak. Adanya ialah bilah kipas saja. Bilah kipas tu sahaja yang ada. Pergerakan itu ialah dia tak ada, tapi dia sungguh dan kita faham reti. Bila dia bergerak orang panggil dia tidak diam. Jatuh ni benda yang bukan jenis sifat ada, tetapi sifat yang hanya kita faham apabila sesuatu dari atas ke bawah orang panggil jatuh. Jadi ma'ani yang dibincangkan dalam sifat ini merujuk kepada jenis sifat yang ada. Okay. Maka dia kata sifat ilmu bererti sifat yang wujud lagi azali yang terdapat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini mempunyai ta'alluq dengan sesuatu dari sudut meliputi inkishaf atas hakikat sebenar tanpa didahului oleh jahil. Jadi sekarang ni, apa beza sifat ma'ani? Apa tugas sifat ma'ani? Sifat ilmu ni. Sifat ilmu ialah sifat pertamanya, dia berta'alluq dengan sesuatu, jenis ta'alluqnya dari segi aspek meliputi. Dari sudut aspek meliputi, dipanggil inkishaf. Inkishaf ni makna nyata, terang, jelas, tersingkap. Jadi ilmu ni sifat yang mana bila ada satu zat ada ilmu, nyata baginya, jelas. Maknanya tidak ada sesuatu yang tersembunyi dah. Jadi itu bentuk ataupun jenis ta'alluq yang ada pada ilmu. Dia mempunyai ta'alluq dengan sesuatu dari sudut meliputinya yang kita panggil sebagai inkishaf. Nyata bagi Tuhan sesuatu melalui ilmunya. Jadi ilmu ini sifatnya bentuk jadi nyata, jadi jelas tahu,
Jelas dan nyata itu atas hakikat yang sebenar. Makna tahu-tahu itu atas hakikat yang sebenar. Bukan makna tahu tapi tak betul. Orang panggil tahu juga. Tahulah kita sebut tahulah, tapi tahu tak betul ni dalam istilah ilmu dipanggil sebagai jahil murakkab. Jahil murakkab. Tahu tapi tak betul. Jadi hakikatnya tahu tak? Hakikatnya tak tahu jugalah. Tapi dia rasa dia tahu. Jahil murakkab ni orang yang tahu tapi tak betul. Jadi pada orang yang tahu tak betul ni, dia dua kali jahil. Dua kali tak tahu sebenarnya. Pertamanya, dia tidak tahu ke perkara sebenar. Yang kedua, dia tidak tahu. Dipanggil sebagai jahil murakkab. Jahil murakkab ni makna jahil hak tersusun. Kalau lawan dia atau satu lagi dipanggil jahil basit. Jahil basit ini, jahil basit di bahasa Arab ni basit ni. Jahil basit ni jahil yang ringkas. Satu kali jahil je. Maknanya dia tak tahu je. Kata siapa benda yang berlaku kemarin dekat Sipang Cedering. Tak tahu. Dia tak tahu. Jadi semata-mata tidak tahu perkara yang boleh tahu, dipanggil jahil basit. Jahil selapis je. Makna orang ni senang. Kalau orang tak tahu, kita khabar, dia boleh terima lah. Kalau kita berikan bukti semua, dia boleh terima. Orang tak tahulah apa yang jadi, dipanggil jahil basit. Jahil selapis. Jahil ringkas. Hak ni tak ada masalah mana. Kalau dalam perbincangan nak bincang lagi ni senang. Sebab dia tak tahu, kita khabar, dia boleh terima. Kalau beri dalil, dia akan terima. Yang yakin, dia akan terima. Dalil yang yakin. Hak masalah ni nak menghadapi golongan jahil murakkab. Jahil tak bukan sekali jahil. Berlapis-lapis jahil. Murakkab ni makna tersusun. Tersusun daripada dua jahil. Dua tidak tahu. Pertamanya tidak tahu hakikat sebenar. Tidak tahu hakikat sebenar. Hakikat sebenar tak tahu. Orang tanya berlaku benda kat Sipang Cedering. Dia kata, mari kata kebar dia. Kata kebar mari. Jadi sebenarnya berlaku tak? Tak. Jadi hakikat sebenar dia tak tahu. Dan keduanya, dia tidak tahu yang dia tidak tahu. Dia tidak tahu yang dia tidak tahu. Sebab tu dia berani kata, dia yakin itu. Sungguh kata, ada kata kebah mari. Tak, buat perharakan contohnya. Jadi, dia mengiktikadkan dan meyakini perkara yang salah. Orang yang yakin dan iktikad perkara salah ni, orang ni dua kali tak tahu. Pertama, dia tak tahu hak sebenar. Yang kedua, dia tidak tahu yang dia tidak tahu. Kalau dia tahu, dia tak tahu, dia takkan khabar. Hak ni, kalau tak tahu, dia tidak tahu tu. Kalau dia tahu, dia tidak tahu, dia makna kira senang je lah. Dia tak ada maklumat panggil. Orang ni senang kita nak berikan, nak beritahu dia. Tapi kalau di sisi dia yakin dah benda hak salah, banyak parah, susah sikit. Sebab apa? Kita kena khabar bahawa dia tak tahu dulu. Kita kena yakinkan dulu bahawa dia tidak tahu dulu. Sebab pada diri dia anggap maklumat yang salah tu betul. Dia anggap maklumat yang salah tu betul. Jadi kena yakinkan bahawa maklumat dia tu salah dulu. Barulah kita boleh khabar dia hak betul. Lagi mana bagi dia maklumat dia tu betul, kita khabarlah gajah rimah pun tak akan terima tak. Ni masalah ni. Dan banyaklah hak berlaku sekarang jenis jahil murakkab. Jahil murakkab. Orang khabar salah ni, orang khabar tak betul ni, salah faham. Tak betul. Betul saya juga. Dia betul saya juga.
Kalau dia tahu betul sungguh, tapi masalah tak tahu. Dia tidak tahu. Bukan tahu dia itu berdasarkan ilmu yang yakin. Bukan. Ini dipanggil sebagai jahil murakkab. Baik. Jadi sifat ilmu Tuhan, dengan ilmu itu Allah Ta'ala sesuatu dan meliputi atas hakikat yang sebenar. Jadi ilmu pada takrif istilahnya ialah mengetahui sesuatu atas hakikat yang sebenar. Mengetahui sesuatu atas hakikat yang sebenar. Ma'rifatu syai' ala ma huwa alaih. Kenal dan tahu sesuatu atas hakikat sebenar. Bahawa masjid ini, Masjid Kubang Ikan ni terletak di mana? Di kampung Kubang Ikan. Bukan terletak di Kubang Lembek. Bahawa masjid ni ada kubah yang warna putih dalamnya. Tahu hakikat sesuatu atas perkara yang realiti. Kalau kata kubahnya kubah mah, masjid ni ada kubah mah. Jadi dia tahu, tapi tahu tidak sebenar. Ni orang tidak panggil tahu, bahkan orang panggil jahil. Bukan sekadar jahil, jahil 2-3 kali jahil. Jahil murakkab. Okay. Tanpa didahului oleh jahil. Ini juga beza ilmu Allah dengan ilmu makhluk ni. Ilmu Allah, Allah Ta'ala nyata setiap perkara dengan ilmunya atas hakikat yang sebenar tanpa terdahulu oleh jahil. Makna tahu Tuhan tu bukan tahu tu dulu tak tahu, baru tahu. Bukan. Itu makna tidak didahului oleh jahil. Maknanya Allah Ta'ala tahu sejak mula. Tahu sejak azali. Tahu Tuhan tu tak ada mula lah kita kata. Sejak mula tu maknanya tak ada mula. Tahu Tuhan tu tahu sejak azali. Kita tahu ni ada mula. Siapa kat menang tak tahu lagi, tak kira lagi undi. Tak tahu lagi. Jadi tahu kita ni, kalaulah tahu kat gitu baik utusan, tahu kita didahului oleh tidak tahu oleh jahil. Ilmu Tuhan tidak didahului oleh jahil. Ini kena faham molek ni. Kena pegang molek-molek bahawa perkara semua yang telah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku, Tuhan dah tahu awal. Allah Ta'ala dah tahu sejak azali lagi. Bukan makna baru berlaku, baru Tuhan tahu. Tuhan tahu tak siapa akan menang lagi? Tuhan tahu. Bukan kena kira undi dulu. Tak kira pun Tuhan tahu dah. Kenapa tak? Tuhan tahu dah apa akan berlaku, hujan tak hujan? Esok lagi pun Tuhan tahu dah. Allah Ta'ala tahu ilmu dia, tahu sejak azali. Tidak didahului oleh tiada. Sifat ilmu tidak mempunyai ta'aluk melainkan satu sahaja. Ta'aluk ilmu ni sahaja. Iaitu tanjizi qadim. Kita bincang sebelum ni suluhi qadim, tanjizi hadis, kemudian tanjizi qadim. Ada pun ilmu Tuhan, ta'aluk ilmu Tuhan secara tanjizi qadim saja. Dia tak ada banyak. Macam kudrat 2, iradat pun 2. Ilmu satu ta'aluk je. Tanjizi qadim. Apa erti tanjizi qadim? Artinya ilmu Allah berta'aluk dengan segala sesuatu secara langsung pada azali lagi. Kalau kita ingat balik makna tanjizi, makna qadim, jelas, senang. Allah mengetahui. Macam mana berta'aluk ilmu Tuhan dengan sekaliannya secara tanjizi qadim? Makna Tuhan tahu. Tahu tu bila? Qadim, sejak azali. Macam mana tahu tu? Langsung. Bukan boleh tahu. Tahu sungguh-ti. Itu makna tanjizi. Langsung ilmu Tuhan mengetahui. Bukan buat berlaku lagi Tuhan boleh tahu, bukan. Kudrat, dia ada suluhi qadim. Allah mencipta dengan kudratnya. Bila Tuhan cipta? Sejak azali? Tak. Sejak azali boleh nak buat. Tapi tak buat lagi lah, tunggu masa. Boleh itu suluhi. Ada pun aspek tahu, sifat ilmu Tuhan tak ada suluhi. Tak ada maknanya perkara yang Tuhan boleh tahu. Dah, Tuhan pasti tahu. Gitu.
Tak ada yang kita kata Tuhan boleh tahu bukan. Tuhan pasti tahu. Kalau boleh tahu ni makna tak tahu lagi. Boleh tak tahu? Tak ada. Tak ada. Manusia boleh tahu. Dia budak ni boleh ni, tahu ni, tapi tak belajar lagi, kena belajar dulu. Boleh tahu manusia ada kemampuan untuk tahu. Tuhan kita tak boleh kata boleh tahu, pasti tahu. Allah Subhanahu Wa Taala bertakluk sifat ilmunya akan sebagai ta'aluk tanjizi qadim. Artinya ilmu Allah bertakluk dengan segala sesuatu secara langsung pada azali. Langsung ni kita panggil tanjizi. Sejak azali ni kita panggil qadim ni. Tanjizi qadim. Maka tidak ada baginya ta'aluk suluhi qadim dan tanjizi hadis. Bila gitu tak ada lah ta'aluk suluhi qadim. Tak ada. Dan tanjizi hadis. Kenapa? Kerana jika ia berta'aluk dengan kedua-dua ta'aluk ini, bererti melazimkan bersifat dengan jahil. Kalau ada bagi ilmu Tuhan ta'aluk suluhi qadim, kita bila faham makna suluhi itu, makna kita reti dah. Boleh tak Tuhan berta'aluk ilmunya suluhi qadim? Apa makna suluhi? Mampu tahu sejak azali. Makna Tuhan mampu tahu sejak azali. Betul ke? Tak betul lah. Mana Tuhan mampu tahu sejak azali? Tuhan memang tahu. Gitu. Tak boleh kata Tuhan boleh tahu. Boleh dengan makna Tuhan mampu tahu, tak tahu lagi. Tak betul. Tak betul. Tuhan memang tahu. Jadi suluhi qadim tak ada lah. Dan tanjizi hadis. Tanjizi hadis maksudnya Tuhan baru tahu bila berlaku. Tapi tahu tu langsung. Boleh terima tak? Boleh terima juga. Kerana tahu Tuhan tu bukan bila berlaku saja. Sebelum berlaku sejak azali. Semua tu Tuhan dah tahu. Kerana itu tidak ada tanjizi hadis. Kerana apa? Kerana melazimkan bersifat dengan jahil. Bila kata gitu, ada jahil lah. Tuhan boleh tahu, makna tak tahu lagi. Jahil. Bila berlaku baru Tuhan tahu, makna sebelum tu tak tahu. Jahil. Mustahil ilmu Allah Ta'ala, mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat jahil. Jelas ni? Seterusnya, sifat ilmu berta'aluk dengan segala perkara yang wajib, harus dan mustahil dengan sebagai ta'aluk inkishaf. Bentuk ta'aluk ilmu atau jenis ta'aluk ilmu ialah ta'aluk yang bentuk inkishaf. Inkishaf makna tersingkap, nyata, terang dan seumpamanya. Kalau kudrat, ta'aluk dia jenis buat, taksir. Iradat jenis pilih. Tu jenis ta'aluk tu. Jadi ta'aluk kudrat, kuasa. Tuhan berkuasa. Bersifat dengan berkuasa atau berkuasa tadi. Kuasa untuk apa? Buat. Buat tu dipanggil taksir. Buat atau tak buat. Iradat, berkehendak. Berkehendak makna Tuhan pilih. Pilih tu dipanggil takluk taksis, tentu. Ilmu Tuhan aspek mana? Tahu ni aspek mana? Aspek nyata, jelas, tersikat, tak ada tersembunyi. Itu makna inkishaf. Berta'aluk dengan segala perkara. Setiap perkara. Sama ada wajib, harus dan mustahil. Tak. Sumber benda masuk belaka lah. Apa makna? Tuhan berta'aluk dengan perkara wajib. Tuhan tahu benda yang wajib. Perkara yang wajib. Apa dia? Zat dia. Sifat dia. Tuhan tahu bahawa dia itu Tuhan yang Esa. Tuhan yang Esa tu, satu tu ialah wajib bagi Allah Ta'ala. Tuhan tahu bahawa dia bersifat dengan sifat kesempurnaan. Itu berta'aluk ilmu dengan perkara wajib. Perkara harus pula. Perkara harus banyaklah. Tuhan tahu tentang alam ni, tahu tentang kita, tahu tentang apa yang terjadi. Tahu berkaitan benda harus ni, berta'aluk ilmu dengan perkara harus. Tuhan tahu perkara yang mustahil. Ni kalau kadang-kadang orang tanya kok. Contoh perkara mustahil apa dia? Contoh perkara mustahil.
Contoh perkara mustahil. Kena mari secontoh lah. Kita katalah perkara mustahil apa dia? Anak Tuhan. Anak bagi Tuhan tu mustahil lah. Tuhan tahu tak anak dia? Kalau orang tanya. Tuhan tahu tak anak dia? Tuhan tahu anak dia. Mana Tuhan tahu anak dia? Tak bunyi bening lah. Bertakluk dengan benda mustahil. Apa lagi benda mustahil? Tuhan lain. Tuhan tahu tak Tuhan lain? Kita nak jawab tak? Tak tahu. Jahil Tuhan. Tak tahu. Sebab itu kena jaga molek sini. Jangan kadang-kadang kita sebut tu ataupun kita guna perkataan yang menunjukkan pada zahir lemah. Tuhan tak tahu anak dia. Lemah tak tahu. Tuhan jahil. Dia kata Tuhan jahil. Jadi bertakluk dengan perkara mustahil ni apa? Tuhan tahu bahawa anak dia tu tak ada. Anak dia tu mustahil. Tuhan tahu bahawa Tuhan lain tu tak ada. Tuhan lain tu mustahil. Bukan Tuhan jahil. Jangan kita nisbah Tuhan jahil anak baginya. Bila kita kata Tuhan jahil anak bagi dia, kita menisbahkan jahil kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang orang tak sedar dia nak mungkin baru mengaji ke ilmu akidah ke ilmu sifat 20 tu, dia kata ada benda yang Tuhan tak tahu. Dia buat soalan. Dalam Facebook pula tu dia kata apakah benda yang Tuhan tak tahu. Jadi fikir kita tak. Kita belajar ilmu Tuhan tahu serba-serbi. Tiba-tiba kata ada benda yang Tuhan tak tahu. Jadi kok mana pula ada benda yang Tuhan tak tahu. Dia nak kata Tuhan tak tahu perkara mustahil. Anak bagi Tuhan tu Tuhan tak tahu sebab tak ada. Tapi tak boleh kata Tuhan tak tahu. Perkataan dia tu menisbahkan sifat lemah bagi Tuhan. Maknanya ada benda Tuhan tak tahu. Jadi menisbahkan tidak tahu dan jahil bagi Tuhan. Betul tak betul? Jadi kena ayat tu. Ayat tu jangan buat beri faham benda yang tidak layak dengan Tuhan. Jadi sebenarnya apa? Tuhan tahu bahawa anak baginya tu memang tak ada. Jadi benda tak ada, benda tu ada tak? Benda tak ada. Tak tahu kat mana, memang tak ada. Kalau tahu benda tak ada ni ada tu orang panggil jahil. Faham? Tuhan lain tu, itu benda mustahil. Macam mana Tuhan tahu benda mustahil? Benda mustahil kan tak ada? Jawabnya Tuhan tahu benda mustahil tu tak ada. Macam mana Tuhan tahu benda mustahil? Walhal perkara mustahil itu memang tak ada. Dan Tuhan tahu mana? Tuhan tahu bahawa benda mustahil itu tak ada. Jadi tahu juga. Orang bagi tahu juga. Yang jadi masalah bila kata tahu benda mustahil ada. Tu memang keluar berat tu gua tu. Dia tak faham dia sebut benda tu. Jawabnya ialah bertakluk perkara itu dengan perkara ilmu Tuhan dengan perkara mustahil dengan maksud Allah tahu bahawa perkara mustahil itu mustahil. Perkara yang tak boleh terima akal tak ada tu memang tak ada. Itu makna tahu dan Allah Ta'ala tahu perkara mustahil. Jangan dikata Tuhan tak tahu. Tak betul. Ataupun Tuhan jahil tentang anak dia. Tak betul. Sebab apa? Salah di mana? Salah pada perkataan penisbahan jahil dan tidak tahu pada Tuhan. Walaupun kalau kita tanya-tanya mula memang makna dia kena. Tapi tak boleh kita kata gitu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Okey. Tengok dia kata akan sebagai ta'alluq inkisyaf, yakni tersingkap dan nyata. Jadi ta'alluq ilmu ini berta'alluq dengan perkara wajib, harus dan mustahil sebagai ta'alluq inkisyaf, nyata dan terang. Yakni tersikap dan nyata. Ini kerana sifat ilmu tidak termasuk dalam sifat ta'thir, sifat yang memberi kesan. Apa makna dia? Ilmu ni bukan daripada sifat yang jenis beri kesan. Kalau kudrat, dia ada kesan dia, mencipta, mengada. Iradah ada kesan lah juga, memilih tu kesan lah kira sebagai majah dia. Tuhan pilih, makna ada kesan. Akhirnya yang terpilih itu jadi, yang tidak terpilih itu tak jadi. Jadi ilmu ni bukan bentuk pilih, bukan bentuk memberi kesan, tetapi sekadar inkisyaf nyata. Seterusnya,
Sikit kita sifat hayat. Kita sifat hayat insya-Allah. Pukul 8 buka tau. Saya pun kena pergi awal kot. Seterusnya sifat hayat. Sifat yang keempat ialah hayat. Hayat iaitu hidup atau hidup atau sifat hidup, ikutlah. Sifat hayat bererti sifat yang wujud lagi azali yang ada pada zat Allah, yang mengesahkan Allah bersifat dengan seluruh sifat-sifat yang maha agung, seperti sifat kudrat dan iradah. Okey. Jadi hayat ni apa dia? Ta'rif depan dia sama je. Dia sifat yang wujud. Kenapa sifat wujud? Kerana sifat ma'ani. Ma'ani tu sifat hak sungguh, hak ada. Ada lagi sungguh. Sifat hak jenis ada. Lagi azali, kerana sifat ni qadim, sebagaimana qadimnya Allah Ta'ala yang ada pada zat Allah. Apa peranan, apa fungsi sifat hayat? Sifat hayat ni mengesahkan Allah bersifat dengan seluruh sifat-sifat yang lain. Bila Tuhan bersifat dengan hayat, makna Allah hidup. Bila hidup baru ada sifat-sifat lain. Kudrat, iradah, ilmu, hayat. Ini dari segi ta'akulan saja. Bukan makna Tuhan tu ada sifat hayat dulu. Lepas ada sifat hayat, barulah mari kudrat, iradah, ilmu. Tak, bukan itu. Bukan ada dulu kediang. Tetapi nak khabar bahawa dari segi susunan penakkulannya, sifat hayat ni dia sifat yang mengesahkan sesuatu zat bersifat dengan sifat-sifat idrak yang lain. Bersifat dengan sifat yang lain. Kalau sesuatu zat tu tak ada, sesuatu zat tu tidak hidup, tak ada sifat hayat, makna zat itu mati. Bila mati, boleh berkuasa tak? Tak boleh. Boleh berkehendak tak? Tak boleh. Boleh tahu tak? Tak boleh. Boleh dengar tak? Tak boleh. Boleh melihat tak? Tak boleh. Boleh bercakap tak? Tak boleh. Macam manusia. Manusia yang tidak ada sifat hayat, keluar rohnya, makna manusia itu mati. Dah mati, boleh gerak tak? Tak boleh. Berkuasa tak? Tak boleh. Ada iradah tak? Tak ada. Ada ilmu tak? Tak ada. Jadi hayat ini sifat yang mengesahkan untuk bersifat dengan sifat lain. Ini dari segi mana? Dari segi susunan akal. Dari segi dalam penakkulan akal. Bukan nak kata Tuhan tu ada hayat dulu baru mari sifat lain. Tu tak lah. Tak. Mustahil. Jadi mengesahkan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat maha agung yang lain seperti sifat kudrat dan iradah. Sifat hayat merupakan seolah-olah, sebab tu dia tulis seolah-olah, syarat bagi adanya seluruh sifat-sifat ma'ani. Dia seolah-olah, bukan syarat sungguh. Kalau syarat, dia mesti mendahului masyrut. Kalau syarat dengan masyrut, syarat dengan benda yang kesang dia, kena ada syarat dulu baru ada kesang. Tak? Kena ada syarat dulu baru kesang. Keluar matahari, barulah kain kering kalau jemur kain. Jadi syarat untuk kering kain, keluar matahari. Jadi makna kena keluar dulu lah, baru kering kain. Syarat sembahyang, wuduk. Syarat sembahyang wuduk, makna kena wuduk dulu, baru boleh sembahyang. Syarat ni biasa dia mendahului benda yang disyaratkan tu. Bila kita kata sifat hayat syarat, dia bukan syarat sungguh, seolah-olah. Bukan makna ada hayat dulu baru ada sifat kudrat iradat, bukan. Dia seolah-olah syarat bagi adanya seluruh sifat ma'ani. Dengan makna kalau Allah tidak hidup, maka tak bersifat dengan kudrat iradat, ilmu, hayat dan lain-lain. Di mana jika tiada sifat hayat, nescaya melazimkan tiada ada sifat-sifat ma'ani lain. Memang kalau zat itu tidak hidup, tidak ada sifat hayat, nak kudrat macam mana, nak iradat macam mana, nak tahu macam mana, mustahil. Sifat hayat tidak bertakluk dengan sesuatu pun. Ini beza sifat hayat dengan sifat ma'ani. Sifat hayat dia tidak ada takluk. Kalau kudrat, kerja kudrat apa? Buat yang lain, memberi kesan. Iradat kerja dia apa? Memilih. Ilmu kerja apa? Mengetahui. Hayat apa? Bukan sifat hayat menghidupkan. Allah Ta'ala menghidupkan makhluk bukan dengan sifat hayat, dengan sifat kudrat.
kudrat Tuhan yang menghidupkan makhluk. Dia kot takut orang salah faham. Dia kata sifat hayat, dengan hayatlah Allah Ta'ala mengadakan alam. Allah Ta'ala menghidupkan kita dengan hayat. Sifat hayat ni bukan jadi sifat taksir, memberi kesan. Allah Ta'ala menghidupkan kita dengan sifat kudrat dia. Kudrat dia, berkuasa dia yang menciptakan kita dan memberi kita sifat hidup. Bukan hayat Tuhan. Hayat ini semata-mata ada pada zat Tuhan, maka zat Tuhan zat yang hidup. Hayyun huwal hayyul qayyum dalam ayat kursi kan. Dia maha hidup. Dengan apa? Dengan ada sifat hayat. Maka bila sifat hayat ada pada Tuhan, maka Allah hayyun. Allah maha hidup. Kesan dia lain tak ada. Tu dia kata dia tidak bertakluk. Sifat hayat ni dia tidak mempunyai takluk kepada sesuatu. Kerana dia semata-mata sifat yang ada pada zat. Dia tidak ada kesan kepada yang lain. Ia tidak menuntut. Ini dia menjelaskan lagi. Hayat ni tidak bertakluk. Ia tidak menuntut kepada perkara yang lebih daripada berdiri sifat pada zat. Berdirinya sifat pada zat. Tak ada perkara lebih. Tidak ada perkara tambahan. La yatlubu amran zaidan ala qiyamiha bizat. Tak ada benda yang lebih daripada semata-mata ada pada zat. Makna hayat ni sifat yang ada pada zat, maka zat itu hidup. Ada kesan pada luar tak? Tak ada. Tak ada kesan pada luar. Maka dipanggil sifat hayat, sifat yang tak ada ta'alluq. Sifat hayat, sifat yang tidak ada ta'alluq. Jadi daripada 7 sifat ma'ani tersebut, 6 ada ta'alluq, saja tak ada ta'alluq, iaitu sifat hayat. Mudah je tak payah. Seterusnya ialah sama' basar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tak ada soalan tak? Tak ada, sekadar itu sajalah untuk pagi ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kurang saya. InsyaAllah kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.